Institusi keluarga yang kuat dan baik berfungsi sebagai asas bagi pembangunan masyarakat atau negara. Islam telah menyediakan asas-asas yang kukuh dan teratur untuk mewujudkan institusi keluarga sebelum dan selepas perkahwinan melalui Al-Quran dan hadis. Antara asas-asasnya adalah meliputi aspek akidah, sosial, pendidikan dan ekonomi, akhlak, spiritual dan material. Salah satu matlamat mewujudkan keluarga yang baik adalah untuk mencapai, membentuk dan melahirkan umat yang hebat, luar biasa dan unggul yang dapat mengurus dan menjalani kehidupan di dunia ini dan mempunyai tempat yang baik di akhirat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 110 yang bermaksud, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah SWT. Seterusnya kita masuk kepada pengertian nafkah. Nafkah dari segi bahasa ialah mengeluarkan pembayaran belanja terhadap ahli keluarganya. Manakala dari segi syarak ialah makanan, pakaian, tempat tinggal dan selainnya. Ia dinamakan nafkah kerana dikeluarkan atau digunakan untuk keperluan itu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, nafkah membawa masuk wang atau makanan dan lain-lain yang diperlukan untuk sara hidup dan juga pembelanjaan dan lain-lain yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya. Manakala menurut istilah dari ahli fiqh pula, nafkah membawa maksud belanja atau sara hidup yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang yang selayaknya, seperti anak-anak dan isteri di bawah tanggungan seorang suami. Memberikan nafkah kepada isteri ialah membawa erti memberi sesuatu yang diperlukan oleh isteri seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, perubatan, perkhidmatan pembantu rumah dan seumpamanya. Walaupun isteri tersebut berkemampuan menyediakan semuanya sendiri, tetapi tetap menjadi tanggungjawab suami memberikan nafkah dalam menyediakan semua keperluan isteri. Berikut merupakan tanggungjawab suami kepada isteri. Dalam ikatan perkahwinan, tanggungjawab suami adalah lebih besar daripada tanggungjawab isteri dalam membentuk rumah tangga yang harmoni dan sejahtera. Antara tanggungjawab suami kepada isteri yang pertama ialah memberikan mahar kepada isteri. Mahar merupakan satu harta yang wajib dibayar oleh suami kepada isterinya atas sebab terjadinya ikatan perkahwinan dan ia adalah hak mutlak isteri yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri. Banyak atau sedikit mahar yang diberikan oleh suami ianya bergantung kepada kemahuan dan kerelaan hati isteri. Yang kedua ialah bertanggungjawab memberikan isteri nafkah zahir yang telah menjadi ketetapan agama Islam bahawa suami bertanggungjawab dan wajib memberikan perbelanjaan untuk makanan, pakaian dan tempat tinggal kepada isteri yang sesuai dengan kemampuan suami. Ketiga ialah nafkah batin. Nafkah batin seperti mendengar luahan hati isteri, bermesra ataupun mengembirakan hati isteri, contohnya melakukan perbuatan yang memudahkan kerja isteri, seterusnya berkongsi masalah bersama isteri. Setiap mempunyai masalah, suami dan isteri hendaklah bersifat terbuka untuk berkongsi masalah bagi mengelakkan ketidaksefahaman, diikuti hubungan bersama isteri. Seterusnya yang keempat ialah memimpin dan mendidik isteri. Memimpin isteri ke jalan yang paling diredai oleh Allah adalah tanggungjawab suami kerana suami mempunyai hak untuk mendidik isteri melalui nasihat dan pengajaran yang baik, dan suami juga perlulah menegur segala kesalahan isteri dan membetulkan kesalahan isteri dengan belas kasihan dan kasih sayang. Yang kelima ialah memberikan keadilan. Bagi suami yang beristeri lebih daripada seorang, wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya dengan menyamakan hak isteri dari segi nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal dan giliran bermalam. Yang terakhir ialah menjaga maruah dan aib isteri. Tiada manusia yang dilahirkan dengan penuh kesempurnaan di dunia ini, termasuklah para isteri yang semestinya memiliki kekurangan dalam diri. Jadi sebagai suami dan isteri perlulah saling menjaga kekurangan dalam diri dan saling melengkapi antara satu sama lain. Hal ini demikian kerana di sebalik kekurangan yang ada dalam diri itu akan melekatkan kehidupan antara dua insan yang telah bersatu dan halal melalui ikatan perkahwinan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurida binti Misbah bernombor matrik 14880 akan membentangkan tentang tanggungjawab isteri kepada suami. Pertama, tanggungjawab isteri ialah mentaati suami. Si isteri wajib menuruti perintah suami selagi mana perintah tersebut tidak bertentangan dengan syarak. Sebagai contoh, selagi si suami mengajak isteri pergi jalan bersama-sama, makan bersama-sama, si isteri wajib menuruti perintah suami tersebut. Dan sekiranya suami menyuruh si isteri minum arak, berjudi ataupun berdua-duaan dengan lelaki lain, adalah wajib untuk isteri menolak permintaan suami tersebut kerana ia bertentangan dengan hukum syarak. Yang kedua, tanggungjawab isteri kepada suami ialah memenuhi keperluan batin suami, iaitu seperti yang disebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Al-Bukhari dan Muslim, bahawa Rasulullah telah bersabda, iaitu apabila seseorang lelaki memanggil isterinya ke bilik tidur dan dia ingkar, dan jika suami tidur dalam keadaan marah terhadap isterinya, maka malaikat akan menyumpah isterinya sehingga pagi. Justru itu, si isteri wajib
memenuhi keperluan batin suami. Kerana di samping menjalankan tanggungjawab, pasangan tersebut juga, si isteri juga akan mendapat pahala, dan juga pasangan ini dapat mengeratkan hubungan antara suami dan juga isteri. Yang ketiga, si isteri wajib memastikan tempat pandang suami terjaga, iaitu selain memastikan rumah bersih dan kemas, si isteri juga perlu berhias diri untuk suami sewaktu berada di dalam rumah. Dan yang keempat, tanggungjawab isteri menjaga harta suami dengan berhemah dan cermat. Sebagai seorang isteri, kita perlu menggunakan harta suami ke arah kebaikan, menggunakan wang perbelanjaan yang diberi oleh suami dengan berhemah dan cermat, belajar bersyukur dan juga tidak meminta kebendaan di luar kemampuan suami. Selain daripada itu, si isteri juga wajib menjaga aib suami dan keluarga mentua, iaitu tidak memburuk-burukkan suami dan keluarga suami kepada orang luar maupun kepada keluarga si isteri itu sendiri. Sebagai contoh, sekiranya berlaku pergaduhan, si isteri membuat luahan perasaan di Facebook atau mana-mana platform media sosial, dan pada masa yang sama, ini menunjukkan bahawa si isteri tidak menjaga air muka suami. Kerana orang luar boleh tahu yang si isteri ni ada masalah dengan si suami. Jadi, sekian sahaja. Terima kasih. Berikut merupakan perspektif agama mengenai isu isteri bekerja dan suami menjaga anak di rumah. Dalam isu isteri yang bekerja, menurut agama Islam, hukum asalnya adalah tidak perlu keluar untuk bekerja. Hal ini kerana isteri merupakan di bawah tanggungan suami dan suaminya yang seharusnya keluar bekerja mencari nafkah. Kerana kewajipan mencari nafkah merupakan tanggungjawab suami. Pandangan ini bertepatan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, maksudnya, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Seterusnya daripada hadis riwayat Muslim, maksudnya, bertakwalah kepada Allah dalam mengendali urusan kaum wanita. Kamu mengambil mereka dengan amanah Allah. Kewajipan kamu pula ialah memberikan nafkah dan pakaian yang sepatutnya kepada mereka. Sesungguhnya aku tinggalkan satu perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah. Dari ayat Al-Quran serta hadis di atas jelas bahawa kewajipan menafkahi anak-anak dan keluarga adalah kewajipan suami seutuhnya. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menjelaskan dan memerintah kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada isteri, bukan sebaliknya sebagaimana isu yang telah berlaku dalam masyarakat kini. Justru itu, seorang suami hendaklah tetap keluar bekerja mencari nafkah walaupun isteri sudah bekerja. Hal ini kerana kewajipan mencari nafkah adalah suami, bukannya isteri, dan tidak sepatutnya suami duduk di rumah menjaga anak dan membiarkan isteri yang mencari nafkah. Seterusnya, sekiranya suami tidak menjalankan kewajipan kepada isteri, iaitu tidak memberikan nafkah, hukumnya adalah haram dan berdosa. Tambahan pula, jika suami tidak mahu bekerja dengan alasan malas, suaminya tidak berusaha dalam mencari nafkah, serta suaminya hanya bergantung kepada kekayaan isteri, sesungguhnya merupakan tindakan yang tercela. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Dawud, maksudnya, cukuplah seorang lelaki itu dikira berdosa apabila ia mengabaikan tanggungjawabnya kepada sesiapa yang berada di bawah tanggungannya. Seterusnya, namun sekiranya isteri meredai suami tidak bekerja dan menjaga anak-anak di rumah, maka ia dibenarkan, seperti mana diharuskan untuk suami memakan mahar isteri sekiranya dibenarkan. Di samping suami tetap wajib berusaha, sebaiknya menafkahkan keluarga dengan segala upaya tanpa perlu berharap kepada kewangan isteri. Misalnya, suami itu berusaha dalam menyediakan tempat tinggal yang selamat dengan perkara-perkara yang asas seperti pakaian, makanan, alat-alat memasak dan sebagainya untuk isteri dan anak-anak. Oleh itu, kita dapat disimpulkan bahawa jika isteri meredai, maka dibenarkan. Tetapi jika isteri tidak meredai, maka tidak digalakkan. Perebutan kuasa kepimpinan berlaku apabila gaji isteri lebih besar dari suami. Hal ini adalah kerana isteri akan berasa bahawa dia layak untuk membuat keputusan kerana dia mempunyai gaji yang lebih besar dan telah membayar hampir kesemua keperluan di rumah, termasuk keperluan suami dan anak-anak. Justeru suami secara tidak langsung akan berasa rendah diri kerana banyak bergantung kepada isteri dan hak sebagai ketua keluarga tiada kerana berasa gagal dalam memenuhi fungsinya sebagai pemimpin keluarga, iaitu menyediakan nafkah yang secukupnya kepada isteri dan keluarga.
Realitinya, kepimpinan dalam sesebuah keluarga adalah sesuatu yang berat dan bukan sahaja terhad untuk menanggung keperluan nafkah, malah perlu memberi perlindungan menyeluruh kepada keluarga, termasuk menjaga kebajikan dan keselamatan ahli keluarga. Bukan itu sahaja, seorang ketua keluarga bertanggungjawab mendidik dan memberi pengajaran kepada keluarganya agar setiap tingkah laku ahli keluarga terkawal dan selari dengan kehendak syariat. Menyerahkan tanggungjawab kepimpinan kepada isteri menambahkan lagi beban yang ditanggung wanita yang akhirnya akan menimbulkan kecelaruan dalam institusi kekeluargaan. Apabila isteri bekerja dan mempunyai gaji yang besar, sesetengah suami akan mengambil kesempatan dengan melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Hal ini adalah kerana suami berasakan dia tidak perlu bekerja dan memberikan nafkah kerana isteri mempunyai gaji yang secukupnya untuk menampung keluarga serta mempunyai duit poket sendiri, sedangkan nafkah dalam Islam merupakan tanggungjawab mutlak para suami. Fitrah seorang isteri adalah menerima nafkah daripada suami dan isteri hanya membantu sekiranya pendapatan suami tidak mencukupi dalam membiayai keperluan asas keluarga. Justeru, suami tidak boleh melepaskan tanggungjawab sebagai seorang suami hanya kerana gaji isterinya lebih besar. Perkara sebegini akan menyebabkan berlakunya pergaduhan antara pasangan suami isteri dan menjurus kepada penceraian. Hal ini adalah kerana akan timbulnya perbalahan ungkit-mengungkit dan perasaan ikhlas itu sudah tidak ada lagi bila pasangan mula mempersoalkan tanggungjawab masing-masing yang tidak dapat disempurnakan. Selain itu, isteri yang menanggung suami dan keluarga juga akan berasa tertekan kerana suami tidak mempunyai usaha untuk mencuba membantu meringankan beban isteri. Seterusnya, ia juga akan menyebabkan semakin pudar kasih sayang isteri terhadap suami kerana merasakan pengorbanan mereka seperti tidak dihargai dan akhirnya akan menjurus kepada penceraian. Suami yang tidak bekerja dan hanya duduk di rumah menjaga anak akan dipandang serong oleh masyarakat tanpa mereka mengetahui sebab sebenar mengapa suami tidak bekerja. Meskipun isteri bersetuju suaminya duduk di rumah menjaga anak, ia akan menjadi isu pada pandangan masyarakat dan ahli keluarga dan sudah pasti menimbulkan pelbagai tomahan kepada suami kerana hanya duduk di rumah menjaga anak sedangkan kehidupan masyarakat kita hidup sebaliknya. Selain itu, segelintir masyarakat juga akan berfikiran suami hanya mengambil kesempatan terhadap harta isterinya dan tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Bertakwalah kepada Allah dalam mengendalikan urusan kaum wanita. Sesungguhnya mereka seperti tawanan milik kamu. Kamu mengambil mereka dengan amanah Allah. Kewajipan kamu ialah memberikan nafkah dan pakaian yang sepatutnya kepada mereka." Berdasarkan hadis ini, jelaslah bahawa tanggungjawab seorang suami adalah menjaga kebajikan isterinya adalah sesuatu yang tidak boleh dikompromi dengan kaedah dan cara sebaliknya walaupun dipersetujui oleh pasangan untuk mengelakkan keruntuhan institusi kekeluargaan serta pandangan negatif daripada masyarakat. Segelintir masyarakat juga akan memberi pandangan yang positif terhadap suami yang tidak bekerja dan menjaga anak di rumah. Hal ini adalah kerana bagi suami mempunyai sakit yang kronik yang menyebabkan dia tidak boleh bekerja, masyarakat akan memandang betapa besarnya pengorbanan seorang isteri yang bekerja bagi menampung pembelanjaan keluarga sementara menunggu kesihatan suaminya kembali pulih untuk bekerja. Seterusnya, segelintir masyarakat juga memandang positif terhadap suami yang menjaga anak di rumah kerana ianya dapat menjimatkan kos penjagaan anak. Selain itu, keputusan tersebut dibuat kerana suami lebih mahir dalam menguruskan keperluan anak-anak berbanding isteri serta mahukan jaminan keselamatan anak kerana sering dilihat di dada akhbar terdapat banyak kes pengasuh yang mendera anak di pusat jagaan. Sebagai kesimpulan, boleh dikatakan bahawa kebahagiaan dapat diperoleh melalui perkahwinan yang mawaddah. Perkahwinan yang mawaddah ini bermaksud ialah perkahwinan yang diberkati oleh Allah. Bagaimana kita nak dapatkan perkahwinan yang mawaddah ini ialah dengan pasangan suami dan isteri itu perlu mendirikan rumah tangga dengan mengikut cara Islam, dengan mengikut ajaran dan sunnah Rasulullah dan seperti mana yang diperuntukkan oleh syarak. Seterusnya, Islam juga sangat menitik beratkan tentang tanggungjawab dan peranan individu dalam hubungan kekeluargaan. Hal ini supaya wujud keadilan dan hubungan yang berkekalan antara suami dan juga isteri. Pada masa yang sama, kita juga ingin mengelakkan berlakunya penceraian. Suami juga bertanggungjawab sepenuhnya memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Kerana apa? Kerana mereka ialah ketua keluarga. Sekalipun isteri itu bergaji besar, berjawatan tinggi, nafkah wajib diberi oleh suami. Suami tidak seharusnya duduk di rumah menjaga anak manakala isteri pergi bekerja, kerana itu bukan yang dianjurkan dalam agama. Oleh itu,
suami dilarang menggunakan duit isteri melainkan diberi keizinan oleh si isteri. Dan yang terakhir, suami dan isteri perlu faham tentang tanggungjawab masing-masing supaya kelak tidak wujud perselisihan. Sebagai saranan, sebelum ingin mewujudkan sebelum ingin melanjutkan ke alam rumah tangga, pasangan tersebut terlebih dahulu boleh bincang berkenaan dengan kewangan, perancangan mengenai anak, tempat tinggal dan sebagainya. Dan jika ada masalah, berbincanglah dari mata ke mata dan elakkan bercerita kepada orang luar walaupun kepada keluarga kita sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.